dia akan keluar. Beliaulah yang akan memimpin pasukan perang umat Nabi Muhammad sehingga kesemua musuh Islam dikalahkan. Tuan-tuan jangan risau dengan kemajuan senjata Amerika Syarikat. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan China. Sebab Nabi dah beritahu, ketika mana keturunan aku itu keluar, beliau akan memimpin sebaik-baik umat Nabi Muhammad dalam peperangan, dan akhirnya tentera itu mengalahkan keseluruhan tentera bukan Islam. Muslimin dan muslimat, penduduk masyarakat umat Islam Lahad Datu yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, ribuan yang hadir pada malam ni di dataran masjid, dan saya kira ini himpunan ceramah agama yang teramai pada tahun ini mungkin, wallahu a'lam. Terima kasih semua yang hadir, dan tahniah untuk diri sendiri sebab berjaya untuk hadir ke majlis ilmu. Tuan-tuan jangan niat untuk tengok Ustaz Wadi. Ustaz Wadi ni rendah aja. Tak ada apa pun. Tapi kita niat untuk hadir majlis ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin penduduk Lahad Datu, kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua solat maghrib dan semua orang solat isyak. Selama mana ada orang yang solat walaupun seorang, maka kiamat tidak akan berlaku. Takkan berlaku. Selama mana tuan-tuan melihat di dalam bumi ini ada seorang yang solat Allahu Akbar, kemudian dia rakaat sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia sujud Allahu Akbar, maka kiamat takkan berlaku. Kalau seorang, semua orang faham. Ini kaedah. Kata Rasulullah, kiamat itu akan berlaku ketika mana seluruh bumi ini tidak berbaki seorang pun, baru berlaku kiamat. Beberapa jam sebelum kiamat ataupun beberapa hari sebelum kiamat, dekat dengan kiamat, dekat sangat dengan kiamat, ketika itu bilangan orang jahat sangatlah ramai. Ketika itu manusia berzina di tepi jalan, bukan di dalam bilik. Ketika itu seorang ayah menunggang arak, meminum arak dengan anaknya. Ketika itu hampir kesemua manusia, kecuali sedikit yang beriman, waktu itu Allah akan menghantar angin yang sejuk. Angin itu sejuk, dia bukan ribut taufan. Angin itu angin sejuk, datang daripada Yaman. Daripada Yaman dia datang, dia pergi ke utara, selatan, barat, timur, daripada Indonesia sampai ke US, sampai ke Korea, Taiwan, Jepun, sampai ke Afrika, seluruh bumi. Angin itu bila dia kena pada tubuh manusia yang walaupun ada iman sebesar zarrah, apabila angin itu kena pada tubuh manusia yang ada iman sebesar zarrah, zarrah ni tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Zarrah ialah proton, apa dia?
yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, iman yang paling sedikit. Dia ada iman tetapi dia tak pernah puasa Ramadan, dia tak pernah solat 5 waktu, dia tak keluarkan zakat, tetapi dia tidak pernah mensyirikkan Allah Jalla Jalaluh. Bila angin ni kena, mereka akan mati. Mereka akan mati. Bila angin ni pusing di seluruh bumi, maka semua yang ada iman walaupun sedikit akan mati. Ketika itu bumi ini hanya ada syirarul khalqi, makhluk-makhluk yang jahat sahaja. Waktu itu tidak ada seorang pun yang sebut Allah, Allah, tak ada. Baru berlaku kiamat. Sebab itu jangan sampai menyaksikan kiamat. Jangan sampai melihat kiamat. Kerana yang melihat kiamat, kerana yang menyaksikan kiamat hanyalah mereka yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Jahannam, iaitu si kafir original sahaja. Walaupun namanya nama Islam, walaupun namanya nama Islam, binnya bin Islam, sesiapa yang melihat kiamat, sesiapa yang melihat gunung berjalan, matahari dan bintang berguguran, langit digulung oleh Allah, ketahuilah dia adalah ahli neraka Jahannam buat selama-lamanya. Habis. Hari ni, malam ni, tahun 16 Mei 2023, malam ni. Malam ni 16 Mei 2023. Ada 2 berita terburuk untuk umat Nabi Muhammad yang belum berlaku, dan ada 2 berita gembira untuk umat Nabi Muhammad juga belum berlaku. Tuan-tuan nak dengar yang mana satu? Kena pilihlah. Ada 4. Ada 2 berita terburuk. Berita terburuk untuk umat Nabi Muhammad yang belum berlaku, dan ada 2 berita termulia, terbaik untuk umat Nabi Muhammad juga belum berlaku. Berita terburuk pertama kepada umat Nabi Muhammad yang belum berlaku, dan mungkin ada wal'iyadzubillah di kalangan mereka pada hari ini akan menyaksikan berita itu, iaitulah yang pertama, menyaksikan kiamat yang saya huraikan tadi. Yang menyaksikan kiamat. Hari ini lebih 10,000 orang di dataran ni. Kesemua yang ada di hadapan saya adalah orang Islam, penduduk muslimin dan muslimat Dahak Datu, yang insya-Allah satu hari nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Amin, insya-Allah. Insya-Allah. Kita Islam. Kita mohon dengan Allah untuk Allah tidak tarik nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ataupun berita buruk kedua. Panas pula. Penganjur. Buka satu boleh? Satu je belakang. Tidak ada ekonnya, bah.
Silap ke ayat tu? Okey, bagus. Bunyi dia ganggu ni, tak apalah, pelan-pelan. Okey. Berita buruk yang kedua yang belum berlaku, yang paling dirisaukan oleh semua para rasul sampai malam ini 16 Mei 2023, berita ini belum berlaku. Tuan-tuan bayang, daripada Nabi Adam, Nabi Adam merisaukan berita ini. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Saleh, setiap rasul sampai Nabi Muhammad, sehinggalah Nabi Muhammad wafat 1444 tahun, sampai malam ini berita buruk itu belum berlaku. Dan berita terburuk itu ialah kemunculan seorang lelaki yang bernama Dajjal, laknatullahi alaih. Seorang lelaki yang bernama Dajjal, laknatullahi alaih. Dia lelaki, dia manusia, tetapi diberikan beberapa perkara luar biasa yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana manusia lain. Ini masalah. Bila dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh turunkan hujan di daerah dan kampung yang dia sebut untuk diturunkan hujan. Dia boleh tunjukkan dengan tangannya untuk naik tumbuh-tumbuhan pokok pada tempat tersebut. Dia boleh keluarkan galian, mineral dan kekayaan daripada bumi dengan kuasanya, dengan izin Allah. Maka ketika itu manusia yang ramai akan memanggil dia Tuhan. Manusia yang ramai akan memanggil dia Tuhan. Bila dia sampai satu tempat kering kontang, tiada makanan, tiada air walaupun setitik, sudah berpuluh-puluh hari, setitis air pun tiada, sebiji gandum pun tiada, sebiji beras pun tiada. Bila dia datang, ramai-ramai sebut, Tuhan kita telah datang. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa orang panggil dia Tuhan? Sebab dia boleh buat perkara yang orang lain tak mampu buat. Apabila dia boleh menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok dan tanaman, mengeluarkan kekayaan emas dan perak, menghidupkan orang mati, maka manusia memanggilnya Tuhan. Yang ini bukan sahaja dirisaukan oleh Rasulullah, tetapi juga dirisaukan bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Selesai umat Nabi Adam, Dajjal tidak keluar. Selesai umat Nabi Nuh, Dajjal tidak keluar. Selesai umat Nabi Sulaiman, Dajjal tidak keluar. Sampai Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi hidup 63 tahun. Nabi menceritakan sifat Dajjal dengan terperinci. Lebih terperinci daripada semua Rasul yang pernah menceritakan tentang Dajjal. Kemudian kata Rasulullah, sekiranya aku mati dan Dajjal belum keluar, maka tiap-tiap orang yang beriman mampu untuk mempertahankan imannya. Orang beriman, syarat dia iman. Persiapan akhir zaman iman. Bukan belajar menunggang kuda saja. Naik kuda laju, boleh makan atas kuda waktu menunggang, boleh panah atas kuda, subuh tak semayang. Tak jadi. Itu bukan tentera Nabi Isa, itu tentera Dajjal. Dia berlatih kuda itu untuk jadi tentera Dajjal. Kalau dia tak solat. Yang paling penting adalah iman.
paling penting. Iman, dia masih menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila Dajjal datang ke tempat kalian, datang menemui kalian untuk meragut, untuk mengambil, untuk merampas, untuk mengeluarkan iman, Nabi kata bacalah di hadapannya Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 atau ayat 101 hingga 110. Maka Dajjal tidak boleh menghampiri kalian. Tapi jangan hafal surah Kahfi, puasa Ramadan 10 hari tinggal. Ramai anak muda ceramah minat, TikTok Ustaz Wadi dengar, selalu follow, selalu share. Tapi puasa Ramadannya tidak. Yang ini akan ikut Dajjal, hati-hati. Kerana iman itu kamu menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu menjaga tuntutannya, kamu meninggal larangannya. Yang tu. Tuntutan la ilaha illallah setiap hari ialah mengerjakan salat. Itu je setiap hari. Bukan ada puasa Ramadan setiap hari. Tidak ada haji setiap hari. Tidak ada mengeluarkan zakat tiap-tiap hari. Mendirikan salat setiap hari. 5 waktu. Maka selamat daripada fitnah Dajjal. Orang yang fasik tak boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Bila dia akan keluar? Beberapa tahun sebelum Dajjal keluar. Tuan-tuan tengok suasana ni ada ke belum? Beberapa tahun sebelum Dajjal keluar, kamu akan lihat suasana. Tengok keadaan umat Islam sehingga mereka tidak dapat membezakan berita mana yang benar, berita mana yang palsu. Kamu akan tengok beberapa tahun ketika Nabi sebut sebelum keluarnya Dajjal, beberapa ketika sebelum keluarnya Dajjal, suasananya ialah umat Islam apabila keluar sesuatu isu, keluar sesuatu keadaan, umat Islam tak boleh nak bezakan yang mana hak, yang mana batil. Orang-orang penipu akan dikatakan amanah, orang-orang yang amanah akan dikatakan penipu. Dah nampak ke belum? Sudah kita saksikan pada hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul Nabi bagi tahu kaedah dia. Inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat suasana yang tak boleh dibezakan hak dan batil. Ada orang iklankan umrah dalam internet, dia betul. Dan ada orang iklankan umrah di dalam internet, media sosial, dan dia palsu dan menipu. Ada yang ambil package A, dia tidak ditipu, sampai ke umrah, bayar 8,000. Ada yang ambil package B, tak sampai ke umrah, ditipu 8,000. Ada yang menggunakan muka orang lain, profil orang lain, menggunakan nombor telefon orang lain melalui WhatsApp, dia hantar mesej kepada kita, Assalamualaikum, saya Ustaz sekian, saya perlukan duit. Dan dia scammer.
Bila dia guna profil ustaz sekian, dia guna profil orang sekian, walaupun bukan ustaz, dia guna profil mana-mana orang di kalangan tuan-tuan, nombor tuan-tuan, dan dia sebut diri dia adalah tuan-tuan. Banyak hari ni. Subhanallah. Itu baru 2 daripada 1000 yang kita lihat tiap-tiap hari. Baru 2 dari 1000 yang kita lihat setiap hari. Sehingga manusia dah tak boleh beza yang mana satu palsu, yang mana satu benar. Yang benar menggunakan nama Allah, yang palsu juga menggunakan nama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Hadis inilah yang Nabi bagi tahu, dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal kalian akan melihat suasana itu. Tuan-tuan, suasana ini tiada waktu dulu. Tiada. Kita hari ini kurun ke-15 Hijrah. Satu kurun 100 tahun, kurun kedua 200 tahun, kurun ketiga 300 tahun. Sekarang 1444 bermaksud kurun ke-15. Suasana ini tak pernah berlaku kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, kurun ke-11. Baru kurun ini berlaku penipuan di atas penipuan, di atas penipuan, di atas penipuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalulah bergantung dengan Allah, supaya Allah memberikan cahaya kepada mata hati kita untuk melihat kebenaran. Selalulah bertawakal kepada Allah. Selalulah bergantung kepada Allah untuk Allah memberikan cahaya kepada mata hati kita. Sehingga kita boleh membezakan apabila fulan A bercakap dan fulan B bercakap. Dia ni manusia. Bila Dajjal dia datang, dia bukan terbang tuan-tuan, bukan dia terbang daripada ujung tu terbang datang landing sini. Dia tak ada sayap, tangannya 2, kakinya 2, matanya 2, mata kanannya buta, melihat dengan mata kiri, mulutnya 1, ada gigi, ada rambut, manusia, lelaki. Tubuhnya besar, rambutnya kerinting, mukanya hodoh. Laknatullahi alaih. Muka hodoh ni tuan-tuan jangan bayang hantu. Orang lah tapi muka tu tak handsome. Begitulah. Tidak kacak. Dia bercakap bukan dia datang depan ni keluar asap daripada telinga dia, bukan. Dia bercakap. Dan setiap kali dia datang, manusia akan berimpun seramai-ramainya untuk mengambil makanan dan kekayaan daripada kuasa Dajjal yang dipinjamkan oleh Allah. Kemampuan Dajjal. Maka apabila dia datang dan orang ramai datang untuk kepadanya, Nabi pesan apabila Dajjal datang ke sesuatu tempat, janganlah kalian mendekatinya. Walaupun dengan apa tujuan sekalipun, jangan mendekatinya. Kerana sesiapa saja yang mendekatinya pasti akan menjadi pengikutnya. Si jadi pengikut dia, jangan. Bila dia datang, orang ramai berimpun, orang mukmin, orang Muslim, jangan mendekati majlis itu. Kemudian ustaz nak makan apa? Ini anak isteri di rumah, ibu saya sakit, anak saya sakit, apa makanan dan minuman kami? Ketika mana seluruh bumi Allah waktu itu tidak ada bukan secawan, setitis air tidak wujud, kering. Bumi menjadi kering, kontang. Tuan-tuan rasa macam kami tak boleh nak bayangkan macam mana bumi tidak ada setitis air. Saya sebut dengan tuan-tuan mudah saja. 2023, hari ini bulan Mei,
Kalau Allah sekat hujan daripada bulan Mei 2023 sampai Mei 2024, nescaya keringlah bumi ini. Tonton tengok kalau kemarau sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam mana. 5-6 buah negeri di Malaysia mula mencatu air. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan di Malaysia ni kemarau, tak turun hujan. Dah 5-6 negeri mencatu air. Kalau 6 bulan, kalau 9 bulan, kalau 12 bulan, kering Tasik, kering Empangan, kering sungai. Sebab itu orang beriman waktu itu, kita doakan semua yang hadir pada malam ni terselamat dari fitnah Dajjal. Amin. Tuan-tuan berdoalah, ni majlis ilmu, insya-Allah ramai para malaikat yang datang, insya-Allah. Doa-doa tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah, insya-Allah. Doakan. Apabila dia datang satu tempat, ramai orang berhimpun untuk mengambil air, untuk mengambil makanan, untuk mengambil kekayaan emas, dibahagi-bahagikan. Maka perkataan dan ayat pertama yang keluar daripada mulut Dajjal, ayat pertama yang keluar daripada mulut Dajjal, alastu bi rabbikum. Dajjal akan tanya, bukankah aku Tuhan kalian? Itu tema dan moto Dajjal apabila dia keluar di hadapan manusia yang ramai. Maka ramai-ramai waktu itu akan sebut, bala, bahkan kamu adalah Tuhan. Lalu dihamburkan emas dan perak. Lalu diarahkan hujan untuk turun mencurah-curah. Maka penuhlah hujan di kawasan itu. Penuhlah hujan di sungai kampung itu. Penuhlah hujan di empangan kampung itu. Kecuali tempat-tempat orang beriman kering kontang. Tiada makanan, tiada air. Nabi sebut makanan orang beriman ketika itu selama hampir 400 hari. Dajjal keluar 40 hari je, tapi panjang dia seperti 400 hari. 400 hari tuan-tuan. Ketika itu makanan orang-orang yang beriman ialah zikrullah. Tengok tuan-tuan. Makanan orang-orang yang beriman adalah zikrullah. Tiap-tiap kali mereka berzikir, mereka akan rasa kekenyangan seperti kita makan pada hari ini. Tasbih, takbir, tahlil yang disebutkan oleh Rasulullah. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Boleh kita zikir 1 minit. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, ya Allah, Allahu akbar. Kita doa penduduk Lahad Datu kesemuanya, insya-Allah, ya Allah selamatkanlah kesemua mereka daripada fitnah Dajjal. Amin insya-Allah, amin insya-Allah. Kemudian mati. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. 2 berita terburuk itu sampai malam ini belum berlaku. Kemudian ada 2 berita yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad
yang sampai malam ini juga belum berlaku. Saya sendiri seronok dan sangat menantikan berita itu. Tuan-tuan, saya sendiri apabila belajar hadis ni dulu, saya sendiri seronok dan menantikan dua berita itu. Berita yang pertama, dengar sini, malam ni anak muda ramai. Saya pergi semua tempat. Satu perkara yang pelik, kebangkitan anak-anak muda Islam di Malaysia, di seluruh Malaysia, untuk datang ke majlis ceramah, dan perkara ini tak pernah berlaku sejak 50 tahun yang lepas. No? Anak-anak muda adalah majoriti. Ada masjid saya pergi 90% anak-anak muda hadir. Orang tua tak ada tempat. Orang lama lah. Orang lama tak ada tempat. Anak muda datang maghrib 7.30 di Semenanjung, 5.30, 6 dah penuh. Subhanallah. Subhanallah. Pemandangan yang tak pernah dilihat sejak 50 tahun yang lepas. Tuan-tuan, berita gembira pertama yang saya tunggu ialah umat Nabi Muhammad yang hidup, yang masih hidup sampai malam ini, mereka boleh mendapatkan kelebihan untuk mati syahid fi sabilillah. Mati syahid. Mati syahid sebab apa? Sebab akan berlaku perang di akhir zaman. Semua musuh-musuh Islam bersatu. China bersatu dengan Rusia, bersatu dengan Amerika Syarikat, bersatu dengan Eropah. Apapun pemikiran dan ideologi mereka, mereka akan bersatu di akhir zaman. Peperangan itu akan berlaku di sebuah negara yang namanya Syria, di sebuah padang yang luas namanya A'maq ataupun Dabiq. Seluruh tentera-tentera bukan Islam akan berhimpun di situ dan berdepan dengan mujahidin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bilangan mereka sangatlah sedikit, tetapi kesemuanya adalah aulia Allah. Semua para wali. Semua para wali sahaja. Kita ada peluang untuk mati syahid. Tuan-tuan, mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Hanya mati syahid. Mereka yang hafiz Quran, kalau mati rasa sakit mati, kesakitan mati. Mereka yang di kalangan aulia, kalau mati rasa sakit mati. Para nabi kalau mati rasa sakit mati, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa sakit mati. Satu-satu bulan yang tidak merasakan sakit mati, syuhada fi sabilillah. Mereka yang mati ketika keluar perang fi sabilillah. Bukan mati bergaduh sesama Islam. Mati berjihad fi sabilillah. Belum berlaku, yang ni belum berlaku. Akhir zaman akan berlaku. Akhir zaman akan berlaku. Keluar seorang cicit Nabi Muhammad, seorang cicit yang keberapa puluh Nabi Muhammad, namanya seperti nama Nabi Muhammad, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad. Cicit itu namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dia akan keluar. Beliaulah yang akan memimpin pasukan perang umat Nabi Muhammad sehingga kesemua musuh Islam dikalahkan. Semua kalah. Tuan-tuan, jangan risau dengan kemajuan senjata Amerika Syarikat. Tuan-tuan, jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan China. Tuan-tuan, jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan Rusia. Tuan-tuan, jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan India dan Eropah. Sebab Nabi dah beritahu,
ketika mana keturunan aku itu keluar, beliau akan memimpin sebaik-baik umat Nabi Muhammad dalam peperangan. Dan akhirnya tentera itu mengalahkan keseluruhan tentera bukan Islam. Mengalahkan keseluruhan tentera bukan Islam. Tapi syarat dia kena orang soleh. Yang merokok tak boleh. Yang seluar pendek tak boleh. Yang minum ketum lagi tak boleh. Ramai tu angkat tangan je. Yang tak solat tak boleh. Takkan masuk. Yang puasa tak penuh Ramadan takkan boleh masuk. Persiapannya sekarang. Masuk perang, mati syahid, tidak merasakan kematian, tidak merasakan azab kubur, dan tidak masuk bahkan ke alam kubur. Ini pelik. Orang yang mati syahid tidak masuk ke alam kubur, tidak masuk ke alam barzakh. Orang yang mati syahid sudahlah tidak rasa sakit mati, sudahlah tidak dikenakan azab kubur, tidak duduk di alam barzakh, terus dibawa ke dalam syurga. Tetapi bukan dengan rupa manusia. Tetapi belum boleh tengok, belum boleh makan makanan syurga. Belum boleh naik kenderaan syurga. Belum boleh pakai pakaian syurga. Belum boleh pegang bidadari syurga. Semua yang mati syahid, rohnya dibawa ke syurga, diletakkan di dalam badan seekor burung, satu roh, satu burung, dan kemudian burung itu bermula daripada malam ataupun hari dia mati syahid sampai kiamat akan bersiar-siar ke dalam syurga, akan terbang ke mana sahaja dia nak tengok sudut syurga Allah yang cantik. Pergilah tengok, rehat. Awal dia masuk syurga, tapi nikmat syurga belum. Dia dah pergi ke sana, dia dah pergi ke sini, dah di dalam syurga. Ini kehebatan orang yang mati syahid. Yang laki-laki, yang wanita, kesemuanya niat untuk mati syahid. Yang laki-laki, yang wanita, kesemuanya niat untuk mati syahid. Kerana kelebihan keempat orang yang mati syahid, dia boleh pilih 70 ahli keluarganya untuk dibawa masuk ke dalam syurga, dengan syarat ahli keluarganya adalah mereka yang masih menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Orang mati syahid dia boleh pilih ahli keluarganya. Dia nak panggil ayah dia, ayah datang ayah. Dia panggil ibu dia, dia panggil abang dia, dia panggil kakak dia panggil adik dia, jom kita masuk syurga. Sebab saya mati syahid dulu berperang bersama-sama dengan Al-Imamul Mahdi. Saya tu bukan saya, maksudnya orang tu. Maka dia pilih ahli keluarga dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah berita gembira terbesar umat Nabi Muhammad yang belum berlaku sampai malam ini, belum berlaku. InsyaAllah. Yang muda-muda ni insyaAllah sempat bersama dengan Imam Mahdi. Wallahu alam. Tapi doakan insyaAllah. Yang terakhir untuk malam ini, berita yang paling gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya juga sentiasa doa untuk Allah kurniakan kepada saya nikmat itu, iaitulah nikmat untuk berada untuk bumi ni tuan-tuan. Bukan Malaysia sahaja, seluruh muka bumi ni, daripada Amerika Syarikat sampai ke Jepun, Korea, Taiwan, sampai ke Afrika, sampai ke India, Pakistan, sampai ke Malaysia, Indonesia, semua ni, semua ini presidennya seorang sahaja. Presidennya seorang sahaja. Nama presiden itu Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Masya Allah.
Tak ada parti B, tak ada parti C, tak ada parti D. Semua parti Nabi Isa. Maksudnya, semua kumpulan Nabi Isa. Seluruh muka bumi ini akan ditadbir mengikut syariat. Ada Islam, ada bukan Islam, ya. Ada Islam, ada bukan Islam, ya. Akan tetapi undang-undang Islam mengikut syariat Nabi Muhammad akan dijalankan dan dilaksanakan oleh Presiden semua orang ketika itu, Sayyiduna Isa ibn Maryam alaihi salam, yang malam ini, sampai malam ini, Nabi Isa ini belum pernah merasakan kematian. Belum pernah mati. Nabi Isa ada di langit yang ke-3. Nabi Isa ada di langit yang ke-3. 2 atau 3, saya tak ingat. Langit pertama Nabi Adam, langit keempat Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris. Macam itulah langit kedua atau langit ketiga Nabi Isa sampai malam ini. Ketika tiba masanya, malaikat akan jemput Nabi Isa, bawa turun Nabi Isa daripada langit, dan tempat turun Nabi Isa adalah di sebuah negara namanya Syria. Tuan-tuan mungkin jarang dengar Syria. Alhamdulillah saya belajar di Syria 7 tahun. Satu tempat, satu negara yang penuh rahsia akhir zaman. Yang penuh rahsia akhir zaman. Tentera Imam Mahdi yang paling mahir daripada Syria, Dimashq. Negeri itu nama Dimashq ataupun Damascus. Tentera Imam Mahdi yang elit, tentera Imam Mahdi yang elit daripada Dimashq. Kemudian daripada tempat lain adalah, daripada Malaysia ada, Singapura ada, yang elit. Subhanallah. Satu negara yang kaya dengan rahsia akhir zaman. Di situ Nabi Isa akan turun. Dia turun manusia. Nabi Isa bukan turun berkepak, tidak bersayap. Dia manusia tetapi dia tampan. Bila dia turun, beliau akan hidup selama 40 tahun. Maksudnya berkahwin lah Ustaz. Ya, akan berkahwin. Beruntungnya kakak tu. Siapalah kakak tu yang akan menjadi isteri Nabi Isa? Menjadi isteri seorang Rasul. Makcik-makcik yang umur 50 janganlah berangan pula. Kan, tapi tak tahulah. Wallahu alam, saya melawak aja. Nabi Isa akan berkahwin dengan umat Nabi Muhammad dan akan mendapat anak. Masya Allah. Yang ni yang Allahu Akbar. Hidup dengan Rasul. Kita WhatsApp, Assalamualaikum Nabi Isa, esok nak pergi mana? Nabi Isa pun jawab, esok ceramah di Lak Datu. Contoh, ini contoh. Hidup dengan Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebelum zaman itu akan lalu Dajjal dulu. Akan lalu zaman Ya'juj wa Ma'juj dulu. Akan lalu zaman peperangan terbesar alam. Nampak episod-episod dia? Episod-episod sukar. Habis semua ni, minta maaf. Ya'juj Ma'juj selepas itu. Saya minta maaf, silap. Habis zaman sukar, barulah Nabi Isa turun. Nabi Isa turun kerana tidak ada makhluk yang boleh membunuh Dajjal. Tidak ada makhluk yang boleh membunuh Dajjal. Termasuk Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar pun takkan boleh bunuh. Walaupun Sayyidina Abu Bakar dan Umar hebat. Yang boleh membunuh Dajjal hanya Isa ibn Maryam alaihi salam. Habis dia bunuh, kita pun hidup dengan Nabi Isa dengan suasana yang paling mewah. Tidak ada seorang pun yang berani mencuri, Islam pun bukan Islam. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan riba, Islam ataupun bukan Islam.
Tidak ada seorang pun yang berzina, Islam ataupun bukan Islam. Tidak ada seorang pun yang akan memegang arak dan minum arak, Islam ataupun bukan Islam. Ketika Nabi Isa memerintah dan mentadbir bumi ini dengan hukum Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Ketika itu kata Rasulullah, Nabi beritahu, ketika itu kata Rasulullah, kalian akan melihat harta itu banyak, kesemua orang menjadi kaya, sehingga tidak ada orang yang mahu menerima lagi harta. Sehingga tidak ada orang yang mahu menerima harta. Kita pergi kepada jiran kita, kita nampak macam dia susah, kita pakai kereta Bentley, dia pakai Honda Accord. Kita nampak macam dia susah, kita nak pergi bagi kat dia RM10,000, dia lari daripada kita. Start kereta, tekan gear 5 terus. Lari daripada kita, dia tak mau duit itu. Nabi kata pada zaman Isa alaihissalam, yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Harta akan melimpah ruah sehingga seorang pun tidak mahu menerima sedekah dan zakat. Allahu Akbar. Bumi akan subur sesubur-suburnya. Sebiji buah delima boleh dimakan hingga berpuluh-puluh orang. Dan kulit delima itu boleh dijadikan pula payung daripada panas dan hujan. Kulit delima tadi. Itu pada zaman Isa alaihissalam. Zaman itulah yang kita semua tunggu, tuan-tuan. Berdoalah anak-anak muda saya, kita semualah, umur berapa pun, pasang niat, minta dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah kami syahadah. Syahadah tu mati syahid. Ya Allah, kurniakanlah kami semua yang hadir pada malam ni asy-syahadah, mati syahid fi sabilillah. Amin. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Perkongsian ringkas saya. Tak boleh panjang-panjang, bukan hafal pun semua. Tuan, sedikit sahaja untuk dijadikan sebagai panduan oleh saya sendiri dan kita semua pada malam ni, untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih seperti kita hari dilahirkan, tuan. Dan sama-sama kita berdoa supaya kita semua mati dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan semua yang hadir pada malam ni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah kesemua dosa yang hadir pada malam ni, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan syahid fi sabilillah, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman yang telah Kau hadiahkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami semua Islam, kami semua orang beriman. Matikanlah kami semua dalam keadaan beriman, ya Allah. Himpunkanlah kami semua di dalam syurga Firdaus-Mu, seperti mana Kau himpunkan kami dalam majlis ilmu pada malam ni, ya Allah. Ya Allah, ribuan yang hadir pada malam ini, ya Allah. Sudah pasti ada ramai di kalangan kami yang mustajab doanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan beriman. Kau mustajabkanlah doa mereka-mereka yang soleh yang menadahkan tangan pada malam ni, ya Allah. Himpunkanlah seluruh keluarga kami dalam syurga Firdaus, ya Allah. Untuk kami melihat Allah dan untuk kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.